السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblah fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu biyadihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza aqama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala al-qiblah walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'd faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw yaf'alu hakadha aw kama qala, muttafaqun alaih. Seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan, kata dia, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat ada kesan hingus pada tempat sembahyang di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya. Anas bin Malik kata, Nabi semayang depan mihrab tempat Nabi semayang tu, dekat dinding tu ada nampak kesan macam hingus orang begitu. Fashaqqa dhalika alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa sangat tak seronok. Nabi dia tak suka benda-benda macam ni, benda kotor, benda yang Allah tak suka, Nabi tak suka begitu. Jadi bila Nabi semayang, Nabi tengok di sebelah depan tempat Nabi semayang tu, sebelah depan dekat mihrab tempat Nabi semayang tu, Nabi nampak di dinding tu macam kesan hingus. Fashaqqa dhalika alaih, Nabi rasa cukup tak seronok. Nabi tak suka tengok benda macam tu. Hatta ru'iya fi wajhi, sampailah kesan tak seronok Nabi tu nampak kesan pada muka Nabi. Nabi ni tuan-tuan, dia satu orang manusia yang dia tak suka bising-bising bila marah. Tapi sahabat-sahabat ni, bila Nabi tak suka, sahabat boleh tahu. Rupa Nabi tu sahabat tahu Nabi suka ke tak suka. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kebanyakan orang baik-baik macam tu, mulut tak bising. Tapi kalau dia suka, kalau dia tak suka satu benda, daripada muka dia orang tahu dia suka ke dia tak suka. Nabi SAW, dia bukan jenis satu orang yang suka bising, suka duk beletiang, suka duk buat hingang. Dia tak suka macam tu. Nabi tak suka benda macam tu. Cuma kalau Nabi tak suka satu benda, sahabat-sahabat kenal daripada ayat muka Nabi SAW. Bila Nabi nak semayang, Nabi tengok di depan tempat Nabi semayang tu ada macam kesan hingus, ada di situ macam kesan gelemar macam tu ada di situ. Nabi tak suka. Sahabat tahu Nabi tak suka daripada ayat muka Nabi
Faqama fahakkahu biyadihi. Nabi SAW bila dah habis sembahyang, dia bangkit. Dia bangkit berdiri, dia pergi duk korek tu. Kesan hingus, kesan gelema ada di dinding depan tempat Nabi sembahyang tu, Nabi pergi duk kikik dengan kuku dia. Duk kikik bagi keluar. Kata dia, faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, inna ahadakum iza aqama fi salatih fa innahu yunaji rabbah wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibala al-qiblah. Nabi SAW kata, aku nak bagi tahu dekat kamu, sesungguhnya kita apabila kita berdiri nak semayang, sesungguhnya kita sedang bermunajat dengan Tuhan. Dia kata. Nabi kata, aku nak bagi tahu kat hangpa, kita ni bila kata kita semayang, kita sebenarnya duk bermunajat dengan Tuhan. Seolah-olah kita duk bercakap, duk merayu dekat Tuhan. Kita bila semayang ni, Nabi SAW kata, wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Kita waktu semayang ni, Tuhan duk ada antara kita dengan qiblat. Nabi kata, kita bila kita semayang, bila kita berdiri, kita Allahu Akbar, kita kena ingat ni, Tuhan duk ada depan ni, antara kita dengan qiblat, Tuhan duk ada depan. Maka oleh itu Nabi kata, fala yabzuqanna ahadukum qibala al-qiblah. Maka jangan ada siapa waktu semayang, kalau dia nak ludah ke, kalau dia nak buang apa-apa yang ada dalam mulut dia, jangan dia ludah, dia buang Allah ke belah kiblat. Kita waktu semayang ni, kita duk menghadap kiblat. Antara kita dengan kiblat tu, Allah duk ada situ. Nabi SAW buat kiasannya begitu. Seolah-olahnya kita duk bermunajat dengan Tuhan, duk ada di depan. Maka kalau kita nak ludah ke, kalau kita ada apa dalam mulut, sisa makanan ke apa ke nak buang, jangan buang hala ke depan, sebab Allah SWT duk ada di depan. Sebaliknya Nabi kata, walakin an yasarihi aw tahta qadamih. Sebaliknya kalau nak luah, nak buang apa-apa ada dalam mulut, yasari, sebelah kiri, buang sebelah kiri, ataupun buang di bawah, yakni betul dengan kaki kita, jangan di depan. Summa akhadha tarafa rida'ih. Kemudian Nabi SAW ambil kain selendang hak Nabi duk bubuh atas bau ni. Nabi ambil kain selendang tu, fabasaqa fihi. Nabi ludah di selendang tu. Summa radda ba'dahu ala ba'din. Kemudian dah lepas Nabi ludah atas selendang tu, Nabi sapu, genyeh dengan kain selendang dia. Faqala Nabi SAW, dan Nabi bersabda, au yaf'alu hakaza, ataupun buat lagu aku buat atas ni. Nabi kata, kalau ada benda sisa makanan dalam mulut ke apa ke semua, bila kita nak semayang, kita dah tengah duduk semayang berasa ada benda duduk dalam mulut, jangan ludah depan. Sama ada sebelah kiri, itu pun kalau semayang di luar daripada masjid. Imam An-Nawawi menghuraikan hadis ini. Imam Nawawi kata, maksud Nabi bila Nabi kata luar belah kiri ataupun di belah bawah tapak kaki ini, maksudnya bagi orang yang tidak semayang dalam masjid. Kalau dalam masjid tak boleh juga. Sebaliknya kalau dalam masjid, dia kata buat macam mana, ambil kain selendang ke, lengan baju kita ke apa ke, buang dia lengan baju tu, gini buang itu, sudah. Nabi SAW bagi tunjuk ajak ni kepada kita dalam sebuah hadis yang kita baca tadi, dan hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham Islam ni dia ajak kita daripada benda kecil macam tu. Yang kedua, kita faham bahawa Allah SWT tak suka benda-benda kotor. Hak mana yang Allah tak suka, Nabi tak suka. Kebersihan sangat penting. Lebih-lebih lagi tempat kita semayang. Kita pergi masjid nak semayang dengan kotornya, dengan Allah tak suka macam tu. Nabi SAW dia bila tengok benda macam ni, dia sendiri nanti buat bagi bersih. Nabi tak suka kepada benda-benda kotor macam ni. Dan Allah SWT dia adalah satu kuasa
yang tidak suka pada benda kotor, dan Allah Subhanahu wa taala tak suka kepada orang yang tidak bertimbang rasa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, ataupun nama dia yang sebenar ialah Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu. Kata dia, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina, fama ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'izatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idzin. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة أو كما قال متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu hari mai satu orang laki-laki jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ni kata dekat Nabi, dia kata, inni la ata'akhkharu an salati subhi. Dia kata, ya Rasulullah, aku lepas pada ni tak mau dah mai sembahyang jemaah subuh di masjid. Oh, ni pula satu cerita. Lepas sembahyang apa semua begitu gini, mai satu orang lelaki jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku lepas pada ni sembahyang subuh aku tak mau mai sembahyang di masjid. Min ajli fulan mimma yutilu bina, aku tak mau mai dah sembahyang subuh di masjid ni kerana ada satu orang ni, dia ni bila dia jadi imam, dia nanti duk baca surah panjang-panjang. Satu sahabat sudah pergi jumpa Nabi, dia mengadu benda ni dekat Nabi. Dia kata, saya nak sembahyang di masjid, tapi kerana ada dia ni kalau sembahyang, dia nanti duk tarik surah ni sampai ketak lutut orang. Kerana dia ni kalau dia jadi imam sembahyang subuh terutamanya, dia suka jadi imam, dia suka baca panjang-panjang. Aku ni aku tak tahan, aku tak amai dah sembahyang subuh di masjid. Dia pihak ke Nabi macam tu. Kata Uqbah bin Amr, dia kata, fama ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'izatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idzin. Uqbah bin Amr kata, aku tak pernah tengok Nabi marah semacam mana Nabi marah pada hari itu. Nabi marah ni bukan marah dekat kawah hatta omel sembahyang subuh ni. Nabi marah ni sampailah Abi Mas'ud ataupun Uqbah bin Amr ni kata, aku tak pernah tengok Nabi marah macam mana Nabi marah hari itu. Dia kata, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terus bersabda, Nabi kata, ya ayyuhan nas, Nabi kata, wahai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di kalangan kamu ni ada orang yang suka buat satu benda nak bagi orang lari pada agama. Nabi kata, aku tak suka. Dia kata, ada di kalangan kita ni suka buat satu benda, yang benda kita buat tu menyebabkan orang jadi tak suka kat agama. Kerana kita, orang tak suka kat Islam. Nabi kata, aku tak suka orang macam ni. Kita punya susah payah duk terang Islam bagus, Islam baik, kita nak tarik orang suruh mai kat Islam. Dia ni seorang, dia punya pasal, orang lari pada Islam. Nabi kata, aku tak suka dekat orang yang buat manusia lari daripada Islam. Fa'ayyukum amman nas, Nabi kata, siapa di kalangan kamu yang jadi imam kepada orang ramai, falyujiz, maka hendaklah dia semayang bagi ringan, jangan bagi berat makmum. Dia kata, fa inna min waraihil kabir was-saghir wa dzal hajah. Nabi kata, kerana sesungguhnya di belakang hampa tu, orang hak duk jadi makmum ikut belakang hampa tu, al-kabir, ada orang tua. Dia kata, was-saghir, ada budak kecil, wa dzal hajah, dan ada orang yang dalam keperluan, dia ada hajat, nak pergi kelai misalnya. Dengan kerana hang duk jadi imam, duk tarik dalam pau punya panjang, orang tua tak boleh tahan.
Ketak lutut ni nak semayang. Dia tak jadi elok dah semayang tu. Dalam perut ni duk sumpah tu imam ni. Baca panjang. Ketak lutut nak tahan berdiri ni. Budak-budak pula tuan-tuan. Budak-budak dia kali lama. Dalam kelas tu pun bukan boleh kalau 40 minit tu kita nak ajak dia 40 minit tak boleh. Dia 10 minit 15 minit aja dia boleh dengar elok-elok ni. Lepas pada 15 minit dia cucuk pinggang kawan dia. Dia mula nak cari kerja, tak lagi dia lipat kertas buat kapal terbang dia tak boleh dah. Dia 10 minit 15 minit dekat tu dia boleh. Lebih daripada tu dia merapuh. Sama juga dengan zal hajah. Dia kata dengan orang yang ada hajat. Dia singgah masjid, nak singgah semayang. Tahu-tahu dia kena surah Yasin tu imam tu. Ya Allah, dengan dia ni singgah semayang ni, tak lagi nak naik kapal terbang nak pergi Kuala Lumpur. Singgah pergi semayang masjid dekat dengan lapangan terbang ni, pakai naik teksi lepas tu. Jadi Nabi SAW kata, Nabi kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin. Di kalangan kamu ni ada orang yang dia niat tu cantik, tapi hak dia buat tu menyebabkan orang jadi tak suka ke agama. Dia niat cantik, dia niat ni semayang bagi lama lagi banyak pahala dapat. Dia niat cantik, tapi hak dia buat tu menyebabkan orang tak ramai semayang jemaah. Nabi kata ada di kalangan kamu ni hak jenis macam ni, buat kerja menyebabkan orang jadi tak suka ke agama. Fa ayyukum amman nas, maka dalam bab semayang ni siapa di kalangan kamu yang menjadi imam kepada manusia, falyujiz, maka hendaklah diringankan sembahyang itu. Baca ala kadar lah. Pasal apa? Pasal min waraih, di belakang kamu ni al-kabir was-saghir wazal hajah. Ada orang tua, ada budak-budak, dan ada orang yang dalam keperluan. Dia ada benda nak buat lagi lepas tu dan sebagainya, dia tak boleh lama-lama sangat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW dia mahu kita ni orang Islam ni jadi golongan manusia yang bertimbang rasa. Kita jangan kira kita sedar, kita kena kira orang macam mana. Kita duk kira masa ni dah aku nak test ayat nak aku hafal ni, test masa lain lah. Jangan test masa orang semayang belakang kita. Kita semayang seorang di rumah, baca lah. Start semayang maghrib daripada 7.30, baca sampai 8.20. Kita seorang. Tapi main masjid jangan dia buat macam tu. Pasal belakang kita orang yang berbagai-bagai. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam ini agama yang sangat bertimbang rasa. Dan Islam tak suka kepada orang yang suka duk bantah perintah Tuhan. Tak suka. Hadis yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita orang Islam ni jadi orang yang menjaga kebersihan. Islam suruh kita menjaga kebersihan. Kalau tidak, Nabi tak kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalaulah benda ni tidak jadi berat kepada umat aku, Nabi kata aku akan wajibkan tiap-tiap kali nak semayang gosok gigi. Ini hadis kebersihan. Banyak lagi lah kalau kita nak baca hadis yang menceritakan tentang kebersihan. Nabi SAW pernah sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka kepada orang yang suka membersihkan tempat yang menjadi sela-sela jarinya, tempat-tempat yang tersembunyi. Bila ambil wuduk, cuci celah-celah jari ni. Nabi kata Allah suka kepada orang yang macam tu. Bahkan Nabi SAW kata malaikat sangat benci kepada manusia yang di giginya ada sisa makanan. Hadis. Banyak kalau kita nak bawa main hadis yang menunjuk kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW sangat mementingkan soal kebersihan. Maka Allah tak suka orang yang kotor. Maka Nabi tidak suka orang yang kotor. Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka kepada orang yang tak bertimbang rasa. Nabi SAW, sahabat kata aku tak pernah tengok Nabi marah macam mana Nabi marah hari itu. Marah pasal apa? Marah pasal satu orang jadi imam, dia membuatkan makmum rasa berat nak main sembahyang berjemaah, sehingga ke makmum tak mau main sembahyang jemaah. Dia satu orang yang tidak bertimbang rasa. Allah tak suka orang ni, Nabi tak suka orang ni.
Apatah lagi dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'ah al-makhzumiyah allati saraqat. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usamah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أو كما قال متفق عليه. Aisyah meriwayatkan hadis ni. Aisyah kata berlaku satu peristiwa. Orang Quraisy semua sekali berasa sangat sedih dengan satu orang perempuan Al-Makhzumiyah yang mencuri, yang telah pun dijatuhkan hukum potong tangan oleh Nabi. Aisyah cerita. Aisyah kata satu orang perempuan. Perempuan ni daripada suku Al-Makhzumiyah. Dia mencuri. Bila ditangkap, dia dapati dia ni mencuri bukan kerana lapar. Dia mencuri bukan kerana miskin, tak ada benda nak makan. Tapi dia mencuri kerana tabiat dia suka mencuri. Dibawa ke depan Nabi, dibicarakan, ditampilkan saksi-saksi yang diterima dan dipercayai dan sebagainya, sabit kesalahan dia. Nabi jatuh hukum potong tangan dekat dia. Bila Nabi jatuh hukum potong tangan kepada Fatimah ni, Fatimah Al-Makhzumiyah ni, orang-orang Arab, sahabat-sahabat Nabi semua berasa kesian. Kesian, kata sudahlah Fatimah ni perempuan, dia ni pula janda, ada anak pula lagi. Kesianlah, takkan nak potong tangan dia. Faqalu, maka mereka sembang sama-sama mereka. Mereka kata, man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa agak-agak di kalangan kita ni yang boleh kita suruh dia pergi jumpa Nabi, pergi slow talk dengan Nabi, minta supaya Nabi cancel lah hukum potong tangan kat dia ni. Kesian. Siapa agak-agak di kalangan kita ni yang boleh pergi bercakap dengan Nabi, minta Nabi batalkan hukuman ni? Faqalu, jawab sebahagiannya lain. Dia kata, man yajtari'u alaihi illa Usamah bin Zaid. Jawab pula sekumpulan yang lain, dia kata, siapa yang berani pergi jumpa Nabi, suruh Nabi ubah keputusan? Kalau tidak, Usamah bin Zaid. Pasal Usamah ni hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ni buah hati Nabi. Usamah ni anak angkat Nabi. Usamah bin Zaid. Pak dia Zaid bin Harisah pun anak angkat Nabi. Mula-mula Nabi ambil pak dia, Zaid bin Harisah ambil pak dia jadi anak angkat Nabi. Lepas tu Nabi ambil pula anak Zaid ni yang bernama Usamah bin Zaid, ambil pula anak dia buat anak angkat juga lagi. Baik Zaid bin Harisah, baik Usamah bin Zaid, dua-dua beranak ni hibbu Rasulillah. Mereka ni dua-dua adalah buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kalangan ulama muhaddisin mengatakan Zaid bin Harisah dan anak dia Usamah bin Zaid tergolong di dalam golongan Ahlul Bait, di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dua-dua beranak ni bukan darah daging Nabi, tetapi sabit mereka ini sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewa dua-dua beranak ni. Jadi bila kes perempuan tadi Fatimah Al-Makhzumiyah dijatuhkan hukum potong tangan tadi ni, orang jadi jatuh kesian kepada Fatimah ni. Mereka tengok-tengok, mereka duk nampak Usamah saja kot boleh pergi bercakap ke Nabi, sebab Nabi sayang dia. Kalau kita pergi jumpa, kena marah saja aja. Mereka kata, hantar Usamah, kok-koklah Nabi lemah sikit dengan Usamah ni, pasal Nabi sayang dia. Begitu. Fakallamahu Usamah. Maka Usamah pun dah orang bagi amanah dekat dia, minta tolong pergi bercakap. Dia pun pergi jumpa Nabi, dia bercakaplah ke Nabi.
Usamah kata, ya Rasulullah, dia kata, aku ni wakil daripada sahabat-sahabat kamu, aku jumpa kamu ni kerana cakap. Yang matlamat dia nak minta supaya Nabi batal hukum potong tangan ke atas Fatimah Al-Makhzumiyah ni. Nabi SAW bila dengar dengan Usamah mai kata macam tu, faqala Rasulullah SAW, at-tashfa'u fi haddin min hududillah. Nabi kata kat dia, Usamah, kamu nak tolong orang yang sudah pun dijatuhkan hukum had oleh Allah. Dia ni salah, dan kesalahan dia ni kena hukum macam yang aku putus. Hukuman yang aku jatuhkan dekat dia tu bukan hukum aku, ni hukum Allah. Nabi kata, kamu gamak mai jumpa aku, minta suruh aku batal hukum Allah. Nabi kata begitu. Summa qama Nabi SAW fakhtataba. Nabi terus bangkit berdiri, dan Nabi terus bagi satu khutbah kepada sahabat lain ada depan Nabi pada masa itu. Nabi kata, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya umat sebelum kamu dibinasakan oleh Tuhan. Annahum kanu idza saraka fihim syarif tarakuhu, kerana depa ni bila orang besar-besar, orang mulia-mulia, orang bangsawan mencuri, maka orang itu dilepaskan daripada kena hukum. Wa idza saraka fihim ad-dha'if, tetapi kalau orang miskin, orang lemah, orang hak siapa pun tak kenal mencuri, aqamu alaihi al-had, maka dia dikenakan hukum. Kerana depa pilih bulu dalam nak menjatuhkan hukum, Nabi kata Allah binasakan umat sebelum kamu. Wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Nabi kata, demi Allah, kalau Fatimah anak aku, bukan Fatimah Makhzumiyah ni, kalau Fatimah anak aku mencuri, laqata'tu yadaha, aku potong tangan dia. Nabi kata. Bila Nabi kata begitu, sahabat faham. Sahabat faham, pakat sengah habis. Usamah pun berasa amat bersalah, pakat bubar balik begitu sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham, Allah tak suka orang yang bantah perintah dia. Perintah suruh potong tangan orang yang mencuri ni perintah Allah. Tak sahlah berapa bilion manusia dalam dunia ni kata tak boleh, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap kata benda tu perlu. Sebab ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 hadis kita baca dalam mukadimah. Hadis pertama cukup ringan, pun Nabi ambil tindakan. Semata-mata kerana hingus gelemar ada lekat sikit dekat dinding depan tu, Nabi fikir buang. Pasal apa? Pasal Nabi tahu Allah tak suka benda kotor. Hadis kedua pula kita baca menceritakan kepada kita tentang seorang sahabat tak mau pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid, semata-mata kerana imam baca panjang sangat, dia tak mampu nak berdiri lama. Nabi marah. Walaupun benda tu kita kata tak besar mana, tapi Nabi marah. Pasal apa? Pasal itu menunjukkan imam ni satu orang imam yang tidak bertimbang rasa. Allah tak suka orang yang tak bertimbang rasa. Nabi tak suka orang yang Allah tak suka. Dan hadis yang ketiga kita baca, ini cerita besar. Cerita hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah suruh laksana, maka wajib dilaksanakan. Mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bermakna kita menempatkan diri kita dalam kumpulan orang yang Allah tidak suka. Allah tidak suka, Nabi tidak suka, maka terbuang kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 78. Muka surat 78. Bab ma jaa fi tarki syubhat. Itu bab yang datang pada menyatakan meninggalkan segala syubhat. Ketahuilah saudaraku, hukum syarak itu terbahagi atas 3 bahagi. Sekiranya satu perkara itu dinaskan oleh syarak atas tuntut perbuatnya, serta dijanjikan balas seksa bagi orang yang meninggalkannya,
maka ialah halal yang terang-terang. Dan jika sekiranya dinaskan oleh syarak atas tuntut meninggalkannya, serta dijanjikan seksa atas orang yang buat, maka ialah haram yang terang-terang. Dan jika sekiranya tidak dinaskan atas tuntut buat dan tidak pula atas tuntut tinggal, maka ialah syubhat, maknanya kesamaran. Ini kita faham. Benda hak terang-terang Tuhan suruh buat, mana benda tu bukan sahaja halal, bahkan kalau kita tak buat dosa. Contohnya apa? Sembahyang. Contoh paling mudah, Tuhan kata wa aqimus salah, dan dirikan sembahyang. Tuhan suruh sembahyang. Buat mai pula hadis-hadis Nabi yang mengancam orang-orang yang tidak sembahyang. Daripada nas Quran dan hadis itu dapat kita faham bahawa sembahyang itu adalah benda halal, benda yang memang bukan sahaja boleh buat, bahkan kena buat. Tak ada siapa dah pergi jadi keliru kata sembahyang ni betul-betul kena sembahyang kan? Tak ada orang dah kata betul. Semua orang faham sembahyang ni wajib. Cuma dia nak sembahyang tak mau sembahyang tu soal lain. Soalnya sembahyang wajib. Begitu. Demikian juga kalau ada nas yang terang-terang tak bagi kita buat. Contoh dia apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Arak, judi, tenung nasib, sembah tokong apa semua, ni semua benda keji. Ini amalan syaitan, fajtanibu. Tuhan kata maka hendaklah kamu jauhi. Perintah suruh kita tinggal jauh benda ni. Faham dah orang kata benda ni haram. Pula lagi mai pula hadis-hadis doa abang, siapa minum arak, siapa mudimul khamr, dia kata siapa yang mengekalkan tabiat minum arak, bila mati dia dalam keadaan kekalkan tabiat minum arak, jangankan masuk syurga, bau syurga yang boleh dicium pada jarak 1000 tahun perjalanan pun dia tak boleh cium. Makna kata apa? Makna kata benda tu haram terang-terang. Tak usah siapa nak tidur kata tapi kalau nak kira arak, tak ada lah. Arak tak boleh. Habis, selesai. Benda tu qat'i di dalam Quran. Sudah muhtamad, putus hukumnya dalam Quran, haram. Tapi ada satu benda dalam dunia kita hidup lah ni, ada satu benda. Yang benda ni, benda kesamaran. Quran tak ada sebut kata haram halal, hadis Nabi apa semua pun tak ada, boleh pun tak ada kata, tak boleh pun tak ada kata. Tapi benda tu ada dalam masyarakat kita lah ni. Maka benda ni dipanggil benda kesamaran. Sama-sama. Kita tak tahu betul-betul boleh ke tak boleh. Dia kata maka tidak diketahui adakah ia halal ataupun haram. Tak tahu. Jika ada barang yang jadi demikian itu, yang ni jadi kesamaran itu, maka sayogia dijauhkan dia. Jadi maksud dia apa? Dia kata bila duk main boleh tak boleh, boleh tak boleh, tak usah buat. Itu kaedah agamanya macam tu. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, tak usah lah. Telur penyu ni boleh makan tak boleh makan? Ada orang tanya kan, telur penyu ni betul-betul boleh makan ke tak boleh makan? Ada orang kata awak tak boleh pula. Dia kata boleh Dah pasal apa yang kata boleh? Dia kata orang bergaduh makan belaka. Dia pakai hujah tu aja. Dia kata orang pakai duk makan belaka. Dia kata tak boleh. Kalau tak boleh orang tak makan. Dia kata dia kira lagu tu makan. Habis dah betul-betul boleh, dah penyu boleh makan tak boleh makan? Tanya lagu tu payah sangat tu. Tanya pasal telur, tanya pasal penyu. Penyu ni kita boleh makan tak boleh makan? Ya nak jawab boleh tak boleh. Tapi orang tak nak makan dia kata. Jadi telur penyu boleh makan dia makan? Aku tak tahu dia kata. Sama-sama. Dia jadi sama-sama boleh tak boleh, boleh tak boleh. Kalau kata boleh mesti ada satu penjelasan. Kalau kata tak boleh pun mesti ada penjelasan. Ni benda ni betul-betul boleh ke tak boleh? Ya. Agama kata apa? Dia kata kalau agama payah tak salah. Bukan apa, jadi benda tak pasti. Hidup gagah buat apa? Banyak benda lain lagi boleh makan. Telur ayam banyak ada. Ada begitu. Kan? Kalau sekiranya nak dicontohkan begitu, kan? Banyaklah kalau nak buat contoh lain lagi. Benda yang sama-sama yang kita pun tak tahu betul-betul boleh tak boleh ni. Begitu. Kerana jika ada ia barang haram, maka lepas diri daripada memperbuatnya. Kalau kata takdirlah kata benda tu tak boleh makan, benda tu haram, kita memilih untuk tak makan, kita terlepas pada berdosa. Selamat kita ni. Dan jika ada ia halal,
maka sesungguhnya berpahala meninggalkannya dengan qasad, dia kata. Tapi kalau benda tu takdir kata boleh makan, memang tak salah, memang boleh makan, tapi kita tak makan kerana kita takut benda tu tak boleh, dapat pahala. Pasal apa? Pasal kita mempunyai qasad, niat dalam hati nak jaga diri daripada terlibat dengan benda-benda tak boleh. Dapat pahala kalau kita ingat nak jaga diri kita bagi bersih. Begitu. Baik, dia kata kerana asal pada segala perkara itu berlainan padanya, dan ada dilarang, ada yang tidak dilarang, tak tentu benda-benda ni. Dan syarak kita pun memecut suruh tinggal benda-benda syubhat. Dia kata syarak memang prinsip dia dah, benda pasti tak pasti ni dia suruh jauh. Terus terlibat dengan benda-benda macam ni. Pasal apa? Pasal benda macam ni jadi dosa. Begitu. Bermula dalil itu banyak daripada hadis Nabi SAW. Satu daripadanya ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba's. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia Atiyah As-Sa'di. Kata dia, Nabi SAW bersabda, tidak sampai seorang hamba Allah itu bahawa ada ia daripada orang yang takut akan Allah, sehinggalah meninggalkan ia akan barang yang tiada mudarat dengan dia, iaitu haram ataupun makruh, yang tiada zahir hukumnya, kerana takut barang yang dilarang maka terbuat. Padahalnya tiada baginya hukum yang zahir pada syarak, diqiaskan atasnya. Itu dia. Maksud dia apa? Maksud dia Nabi kata satu orang tu tak dianggap sebagai bertakwa selagi mana dia ni tak tinggal satu benda kerana takut kok benda tu tak boleh. Kalau dia sampai peringkat tu, dia ada takwa dalam diri dia. Boleh tak boleh, atau benda ni boleh tak boleh, dia kata dah tak tahu ni tu sabuat. Dia ada takwa dalam diri. Kalau benda ni boleh tak boleh, tak boleh, tapi orang tu buat banyak boleh kot. Korang lah, jadi korang. Takwa tak ada dalam diri, takut kat Tuhan tu korang sikit. Jadi nak tahu manusia ni bertakwa ataupun tidak, salah satu caranya macam ni, dia kata. Kalau dia satu orang yang sangat berhati-hati, nak buat apa pun sangat berhati-hati, ada takwa dalam diri dia. Kan? Boleh tak boleh kan? Tak apa kah? Aduk tanya, boleh tak boleh, tak apa kah? Pasal bila duk main macam tu, dia kata tak maulah. Aku ni berasa taradud. Taradud ni maksudnya duk berbolak-balik dalam hati. Antara boleh dengan tak boleh, antara halal dengan haram, duk berasa tak selesa. Maka dia tak mau buat benda ni. Benda ni tak pasti aku tak mau buat. Tak ni buat-buat kalau berdosa, sahaja aja boleh dosa. Dia kata. Aku duk semayang elok-elok, duk buat sunat, puasa sunat, semayang sunat elok-elok, dengan kerana aku duk buat benda ni, saja rosak ibadat yang aku duk buat. Kalau dia ada ingat macam tu, dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib, tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah. Dan dapat lagi keterangan syubhat dan misal-misalnya dalam masalah yang terdahulu. Kita dah baca dah dulu dalam bab jual beli dulu, dia ada hurai dengan detail tentang masalah syubhat ini. Tajuk baru dia kata bab ma jaa fi dawamil amal kama yu'az, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berkekalan amal. Ini dalam bahasa kita selalu sebut, kita kata istiqamah. Istiqamah. Ataupun dalam bahasa Arab yang lain dia kata dawamul amal. Dawam ni maksudnya bersentiasa. Dawamul amal maksudnya amalan tu kita sentiasa buat. Daripada kita umur 20 dulu sampailah malam ni umur kita 45. Dah 25 tahun dah kita tak pernah tinggal benda tu. Contohnya apa? Nak tidur malam, semayang witir dulu 3 rakaat. Daripada umur 25 dulu ni sampailah umur, daripada umur 20 dulu ni sampailah umur 45, kita tak pernah tinggal witir sebelum tidur. Ini orang istiqamah, dia kata. Ini orang dawamul amal. Amalan yang dia buat ni berterusan. Dia tidak pernah tak buat benda yang dia duk buat sekian lama. Begitu. Sebagaimana dinasihatkan, dia kata, sesungguhnya manusia itu sebagaimana pandainya sekalipun dan sebagaimana bijak dan alimnya sekalipun, tidak seyogia ia lepas daripada orang menasihatkan dia.
Nampak tuan-tuan? Manusia ni tak usah kata pandai macam mana, tak usah kata alim tara mana, tak usah kata bijak, tak usah kata baik macam mana. Dia kena ada orang boleh nasihat dia. Kena ada. Kena tuan-tuan. Kita dah jadi orang alim besar, dah jadi tok guru, dah jadi apa pun, kita tidak maksud. Ada sekali, dua kali, sekali sekala tersilap buat juga. Maka kena ada satu orang. Siapa orang tu? Terpulang kat kita. Terpulang kat kita. Mungkin kawan kita sama mengaji dulu ke, ataupun mungkin adik-beradik kita ke, siapa ke. Mesti ada satu orang yang dia ni boleh main tegur kita. Dia boleh telefon kat kita, dia boleh kata, dia kata baru ni berasa lagu tak kena hantar buat. Alhamdulillah. Kita ni kalau dah duduk pada satu kedudukan, siapa pun tak boleh tegur kita, rosak. Itulah bermulanya saat kerosakan kita. Maka dengan penuh keinsafan ni, Tok Guru hak tulis kitab kita duk baca ni, 22 jilid dia tulis ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dia boleh tulis ungkapan kata-kata ni, maknanya dia cukup tawaduk lah. Makna kata dia cukup tawaduk lah, bila dia kata pandai macam mana pun manusia ni, bijak macam mana pun manusia ni, alim macam mana pun manusia ni, macam dia katakan dia ni. Tok Guru kita ni, Syekh Idris Al-Marbawi ni, satu orang yang cukup alim. Tak alim tak boleh buat kitab ni. 22 jilid kitab dia boleh buat, dia cukup alim. Contoh nak cari orang ada lah ni, ulama ada lah boleh hasilkan tulisan macam ni, tak ada tuan. Tak ada. Nak dapat macam dia punya alim, punya bijak, punya pandai ni, tak tahulah bila tahun pula kita nak dapat orang macam ni. Orang begini punya bijak, begini punya pandai, begini punya alim, dia boleh tulis benda ni. Dia boleh tulis dengan penuh tawaduk. Dia kata tak usah kata pandai, bijak, alim macam mana pun, kita kena ada juga orang yang boleh nasihat kita. Dia kata, ini satu tulisan yang cukup menyucuk masuk dalam hati kita. Kalau tara dia ni, tara Tok Guru Syekh Idris Al-Marbawi boleh kata macam tu, kita ni siapa tuan-tuan? Sampai orang tak boleh tegur, tak boleh nasihat kita. Orang tegur, orang nasihat dan merah telinga, jadi berbaikan tu punca tak boleh. Tak boleh macam tu. Baik. Dia kata dan memberi jaga dan memberi ingat akan dia dunia akhirat. Kena ada orang yang boleh duk peringat kita, bukan peringat urusan dunia saja, bahkan urusan akhirat. Kena ada orang boleh duk peringat kita, boleh duk tegur kita. Kerana dengan nasihat itu dapat tahu seseorang itu akan kesalahan dirinya. Kadang-kadang tersasul cakap, kadang-kadang tersilap tindakan, kadang-kadang boleh jadilah manusia tuan-tuan. Al-insan la yakhlu minal khata' wal nisyan. Manusia ni tak boleh sunyi lah, tak boleh lepas daripada khata', daripada buat silap, wan nisyan ataupun terlupa. Jadi oleh kerana kita manusia, kita tak boleh lepas lah daripada tersilap, daripada terlupa. Maka di sinilah perlu ada orang boleh bagi nasihat dekat kita. Dia kata dan apa yang tiada diamalkan, dia kata kalau kita tertinggal tak buat lama dah benda tu, ada orang bagi tahu kat kita. Kata berasa lama dah hang tak puasa sunat, berasa. Sungguh. Mungkin orang yang boleh tegur kita tu isteri kita. Kan dia yang tahu kita duk buat ke tak puasa sunat, dia tahu. Kan 2 bulan dah 3 bulan dia ada perasa lagu kita tak pernah puasa sunat. Satu hari isteri kita kata kat kita, dia kata abang berasa lama dah abang tak puasa sunat Senin Khamis ni. Kita pun gedup kata terima. Tak apa hari Senin ni kita puasa. Jadi kalau dia pun tak pernah sebut benda-benda macam ni, macam mana tuan? Kita tak pernah bangkit sembahyang malam. Satu waktu dulu, tiap-tiap malam kita bangkit sembahyang satu waktu dulu. Masa mula-mula kita dapat ni, kita main-main mengaji agama, dia sedang karas mek satu badan. Masa tu tiap-tiap malam bangkit sembahyang malam. Sampai bini pun nak rimah dah. Amboi, dia tepuh kita siap, jangan duk pegang aku nak bangkit sembahyang lagi. Amboi. Tapi dia kata, "Amboi jadi lebay apa pula?" Dia kata, sampai 3 bulan, sampai bini tak boleh tepuh ni. 3 bulan tepuh sikit, aku kata dah budaya sembahyang. Amboi. Kan? Tidur pun tidur bagi tetap papan punggung, tak bagi baca ayat sembahyang. Dululah cerita dulu. Buat tukaran tengah kuat hari tu ni. Kan? Lepas tu ni duk main 3 bulan ni, duk main 5 bulan akhir-akhir ni. Perasan lagu tidur ni jeram sungguh kan. Orang perempuan kita pun tegur kan. Dia kata abang, perasan lagu lama tak bangkit sembahyang sunat. Sungguh kau kita datang malam ni bangkit.
malam ni manggil. Ada orang tegur, satu teringat juga. Maka di sinilah dia kata perlu. Kadang-kadang apa yang kita tak amal, lama dah kita tinggal amalan tu, ada satu orang tegur kita, kita buat balik. Dia kata. Dan tiada diperbaiki amal itu. Kalau orang tak tegur kita, kita tak perbaik amalan kita. Kita duk ingat hak tu betul dah. Rupanya tak betul yang kita duk buat. Rupanya tak betul. Contoh mudah lah kita katakan. Kita ni hak kita hafal tu dia lekat dalam kepala. Kita hafal doa. Hak lagu kita hafal 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, hak tu kita duk baca sampai lah ni. Rupa-rupanya hak kita duk baca tu sebut tak betul. Ha? Rupa-rupanya hak kita duk baca tu kita duk sebut tak betul. Macam khatib baca khutbah kan. Khutbah kedua kan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Kan? Berapa ramai khatib baca ibadallah, innallaha ya'murukum, dia kata innallaha ya'murukum bil adli wal ya'murukum, dia kata itu ayat Quran tuan-tuan. Innallaha ya'muru, dia tak ada kum. Tapi oleh kerana dia duk baca khutbah ni 15 tahun dah, 20 tahun dah dia duk baca lagu tu, walaupun dia pegang teks, tapi tang tu dia dah hafal dah, dia pegang saja dia sebut ibadallah innallaha ya'murukum bil adli, dia main gitu juga. Padahal dalam teks tu tulis ibadallah innallaha ya'muru, dia tetap baca innallaha ya'murukum. Pasal apa? 15 tahun dah dia baca innallaha ya'murukum. Kalau tak ada orang boleh tegur dia sampai mati, innallaha ya'murukum. Sedangkan itu ayat Quran. Bila itu ayat Quran, satu huruf pun kita tak boleh tambah. Semua kawan tu mai dengar dia baca khutbah. Kawan tu dengar, tak apa. Dia pun taklah bangkit berdiri terpacak jadi hang jebat lagu tu. Wahai sang khatib, dia kata tak boleh lah kan. Dia pun dengar-dengar tak apa. Benda tu bukanlah membatalkan khutbah, tapi dia aib lah bila kita baca ayat Quran tak betul. Bila habis semayang apa semua sah lerah selesai, jumpa dia, salam dia, jom tapi minum kopi tang mana ke dulu ke, ataupun tunggu dia balik rumah ke, telefon dia ke apa ke semua. Ni kalau tak silap aku handuk ketua tu, cuba hang baca kali aku nak dengar hang sebut guna tu yang ibadallah tu hang sebut macam mana. Dia pun sebut langsung ibadallah innallaha ya'murukum. Kata tu hang semak balik, dia kata semak balik. Kalau tak silap tu ayat Quran. Ibadallah tu bukan ayat Quran. Start daripada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan tu. Itu ayat Quran. Innallaha ya'muru. Dia tak ada innallaha ya'murukum. Ayat lain tu baru ada ya'murukum. Tapi dia tak mula dengan innallah. Dia keliru dua tu. Oh ya kah kata. Ada hang semak balik aku silap. Kita mula pik macam tu lah. Kita nak tegur orang tak boleh tunjuk kita ni pandai. Orang meluat ke kita. Dah hang semak balik, aku pun kalau tak silap aku kata hang semak balik. Dia ni pun cek balik. Sungguh innallaha ya'muru. Telefon balik kat kita, apa masih dia kata. Aku dah buat lama dah yang tu dah. Cantik minggu depan innallaha ya'muru kan. Tapi kalau kita ni jenis orang tak boleh tegur benda apa nak jadi. Sampai mati dia bawa benda silap. Itu contoh kecil. Kita bawa contoh tu tidak membatalkan khutbah, tidak membatalkan jemaah. Tapi tak maulah buat silap macam tu. Banyak lagi lah kalau nak buat contoh lain. Dalam duduk semayang apa semua ni, sujud kaki tak lipat. Macam mana? Kita duduk semayang ni, sujud ni, Nabi kata sujud ni ala a'ba'i sab'ah, mesti di atas 7 anggota. 1 dahi, 2, 3 tapak tangan, 4, 5 2 lutut, 6, 7 jari kaki. Jari kaki itu mesti kena lipat. Imam Syafi'i pula kata mesti kena perut anak jari. Dia kata masa sujud tu mesti kena lipat macam tu. Kita tak pernah duk lipat kaki kita masa sujud. Orang pun nak tegur kita takut. Dia ni duk pergi masjid dia tiap malam ni, aku tegur ni dia kecil hati pula. Saat ni aku tegur dia kata apa pula. Saat ni duk saat ni bagi tak tegur. Yang kawan ni duk buat macam tu. Alangkah baiknya kalau kita ada orang yang boleh tegur kita. Dan kita pun bila dengar ni merah muka, dia ada merah pisah lah. Tapi kita terima kasih kepada.
Muka merah-merah dia. Terima kasih kata. Terima kasih. Kalau tidak, saya nanti duduk buat tak betul inilah sampai bila-bila. Terima kasih banyak-banyak. Kita kata dia. Kawan yang tegur pun berasa lega balik. Dia pun takut nak tegur kita. Tapi dia tak takut. Dia tak tegur kita, dia pun takut kat Tuhan juga. Saat ni Tuhan tanya dia juga, hang bukan tak salah seorang yang tengok dia duk buat benda lagu ni. Pasal apa hang tak tegur? Susah juga kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang ni dia nak abang kat kita. Dan tiada diperbaiki amal. Kalau tak ada siapa tegur dia, dia tak perbaikilah amal yang dia buat tak betul itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak mempermuliakan akan hamba-Nya itu. Maka Allah tak akan muliakan orang yang buat tak betul dan sebagainya. Dan tiada jadi lebih mulia pada sisinya, melainkan hamba-hamba yang takwa dan hamba-hamba yang ikhlas pada segala amalnya itu kerana Allah. Itu dia. Quran kata inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Begitu. Baik. Dan oleh itu, bila seseorang kamu mendengar apa nasihat agama daripada tuan-tuan guru yang alim bijaksana, maka janganlah lepas daripada memperbuatnya. Dia kata, kita pergi mengaji tuan-tuan, bukan pergi mengaji ni sekadar nak isi masa lapang. Kita main mengaji ni tujuan yang pertama, kita nak memenuhi tuntutan agama. Allah suruh kita mengaji. Allah suruh kita mengaji. Sehingga Allah kata dalam Quran, la yastawi, tidak sama. Ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidak sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui, tak sama. La yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Tidak sama, Tuhan kata, orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Mana boleh sama? Kawan hak mengaji ni, dia mengaji malam ni kurang-kurang dapat satu. Jadilah satu tu dia perbetul, hak mana yang tak betul. Kawan hak tak mengaji, dia duk kira betul tu sampai habis. Dia duk kira dia duk buat tu betul ya. Pasal tak pernah mengaji, tak pernah dengar orang kata hak dia buat tu tak betul. Mana boleh sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu. Nabi SAW pula sebut langsung, menuntut ilmu ni faridah, fardu tu kan, ke atas setiap orang Islam. Jadi makna kata apa? Makna kata mengaji ni satu benda yang dituntut oleh agama. Kita mengaji satu kerana ni tuntutan agama. Yang kedua kerana nak tambah ilmu. Dan yang ketiga, kita nak ilmu yang kita tambah tu, ilmu tu membawa manfaat kepada kita. Ilmu tidak akan bawa manfaat selagi mana ilmu tu tak diamalkan. Bila kita dapat satu ilmu, kita amalkan benda tu, dapat manfaat. Kan? Tuan pernah dengar cerita sekumpulan sahabat Nabi pergi jumpa Nabi SAW. Sampai depan Nabi, sahabat-sahabat ni kata dekat Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya untunglah mereka ni. Pasal apa? Pasal mereka ni apa yang kami buat, semua mereka boleh buat. Sebaliknya apa yang mereka boleh buat, kami tak boleh buat. Kami semayang, kami puasa, kami zikir, kami baca Quran. Orang kaya pun semayang, puasa, zikir, baca Quran. Orang kaya boleh derma harta, kami tak boleh. Sebab kami miskin, tak ada harta nak boleh derma. Untunglah orang kaya. Sahabat pergi kata ke Nabi macam tu. Nabi jawab balik. Nabi kata, mau dah hampa, aku nak tunjuk dekat hampa satu amalan yang apabila hampa buat, hampa dapat pahala macam mana pahala orang kaya ada sedekah harta. Sahabat kata, mau. Nabi kata, amalan tu ialah tiap-tiap kali lepas sembahyang fardu, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Sahabat-sahabat orang miskin ni pun bila dengar-dengar balik amal tu ya. Lepas sembahyang fardu mesti punya. Di antara wiridnya mereka baca ialah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Tengok-tengok orang kaya pun buat juga. Orang kaya pun sahabat Nabi juga. Jadi orang miskin sahabat Nabi ni bila tengok macam tu tak syok mah. Jadi mereka lebih juga lah pergi jumpa Nabi pula, ya Rasulullah, hak kamu bagi kat kami, suruh kami buat apa tu buat juga. Mereka kata kan, hak 33 mereka pun buat juga. Mana kata kok mana pun mereka lebih daripada kami juga. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Kami zikir, mereka zikir. Kami semayang, mereka semayang. Kami semayang sunat, kami puasa sunat, mereka buat juga. Kamu suruh kami zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33, mereka buat juga. Lepas tu, mereka boleh derma, kami tak boleh. Mereka lebih juga, ya Rasulullah. Nabi kata apa?
Nabi kata itulah kelebihan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah. Makna dia apa? Makna dia kok mana pun kaya ni lebih juga kalau sekiranya dia kaya yang beriman. Itu sebab Islam dia suruh kita ni jadi kaya. Islam suruh. Kalau tidak, Islam tak wajibkan haji. Haji nak kena ada duit. Kalau tidak, Islam tidak wajibkan zakat. Zakat ni orang ada duit aja, orang pulang. Kalau tidak, Islam tidak anjurkan kita bersedekah. Nak sedekah mesti ada duit. Maknanya Islam mau Islam jadi orang senang, jadi orang kaya. Islam mau. Jadi Nabi SAW itulah kelebihan orang-orang yang dilebihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita bila mengaji, kita dengar yang tu kena buat. Lepas habis semayang, apakah baca apa sikit, zikir sikit, subhanallah, lalu buat. Pasal apa? Pasal Nabi SAW suruh. Dan sabit suruh Nabi ini daripada hadis sahih. Tu yang cerita subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Sabit daripada hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni kadang-kadang hak benda sabit dengan hadis sahih ni tak apa kalau nak buat. Hak tak ada punca, tak main daripada hadis sahih, hadis dhaif pun tak ada dan sebagainya. Tu kita pergi duk galah nak buat. Berkeli-berkeli dalam masyarakat ni nak buat juga. Kan orang kata ni yang apa duk buat ni apa ambil daripada mana? Adakah hadis Nabi suruh buat? Oh, orang duk buat lama, dia duk kira begitu. Ni hak Nabi buat ni lagi lama daripada orang tua-tua duk buat. Nabi lagi tua daripada orang tua-tua. Dia tak mau buat. Hak tak ada ni dia pergi reka nak buat. Kita nak boleh tiap pula lah tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Begitu. Jadi dia kata oleh itu bila seseorang itu mendengar apa-apa nasihat agama daripada tok-tok guru dan orang-orang yang alim bijaksana, maka jangan lepas peluang daripada memperbuatnya. Dan biarlah senantiasa demikian itu sampai mati. Bila dah buat pula, jangan buat masa dengar tu aja. Dia kata buat biarlah sampai mati kita duk buat benda tu. Tuan-tuan saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu. Yang kata di masjid Tikam Batu yang kata orang tua umur 80 lebih tu. Umur 80 lebih tuan-tuan mata kelabu dah. Dia baca Quran ni hari-hari. Hari-hari baca Quran. Dah sampai dekat nak mati ni umur 80 lebih dah tengok Quran betapa nampak. Dia minta tolong orang pergi cari buluh. Cari buluh hak rongga kosong tu, dia bubuh di pelupuk mata ni, dia bubuh, dia renung, baca juga Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kan. Bila dia meninggal, orang hak duk kerja korek kubur ni kata. Dia korek-korek kena kubur orang tua ni. Kan tengok papan keranda apa semua ada lagi padahal meninggal dah bertahun dah lama ni. Lepas tu dia kata papan keranda tu dah reban sikit, tengok pun nampak mayat duk ada elok lagi. Kain-kain kapan nampak lagi. Dia kata dia suar tangan hanggau tangan masuk dalam, pegang-pegang mayat duk berjasad lagi. Dia beritahu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang satu amalan baik yang kita buat tak berhenti, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ganjaran cukup besar dekat kita. Begitu. Dia kata maka siapa yang memperbuat demikian itu, yakni buat amal itu dengan tekun, walau sedikit sekalipun, seperti seorang yang tidak lepas diri daripada baca Yasin pagi petang seumur hidup dia, ataupun dia satu orang yang mengucapkan tasbih 100 kali sehari misalnya, tiap-tiap hari sepanjang umurnya dia buat benda tu, ataupun apa-apa amal daripada semayang sunat dan lainnya, jikalau sedikit sekalipun, tetapi tiap-tiap hari dikerjakan dengan berkekalan sampai mati, maka itulah yang lebih baik baginya. Itu dia. Bukan gaduh banyak, sikit aja. Apa dia? Dia ni nak tidur, kok mana pun sebelum luk biji mata pejam, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, baca ayat kursi sampai habis. Pasal apa ni yang duduk buat benda ni? Pasal dia pernah pergi mengaji satu masjid, dengar ustaz baca hadis. Baca hadis cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sahabat Nabi. Satu hari Nabi SAW suruh dia jaga duit zakat fitrah yang dikutip menjelang hari raya ni. Zakat fitrah, orang kutip bulan puasa apa semua menjelang raya ni. Duit-duit kutipan zakat fitrah apa semua, korma hak orang bagi sebagai zakat apa semua ni, kutip. Nabi suruh Abu Hurairah jaga.
harta zakat fitrah yang dipungut ni. Masa Abu Hurairah jaga tu, mai satu orang curi barang yang dijaga oleh Abu Hurairah ni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mencuri. Abu Hurairah dapat tangkap dia. Bila tangkap dia, dia minta tolong kat Abu Hurairah. Dia kata dia orang miskin, dia lapar, anak-anak ramai nak makan apa semua. Dia tak ada arah dah, tak ada tempat dah dia boleh dapat makanan, melainkan dia terpaksa mencuri dah. Abu Hurairah pun dengar macam tu, kesian lepas dah. Tapi lain kali hang jangan curi. Lain kali kalau hang betul miskin, susah, mai jumpa aku, abang elok, kita boleh bagi. Ni zakat ni, jangan curi, kata. Tak apalah lepas. Esok lepas sembahyang subuh, Nabi tanya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, semalam ada satu orang mai apa semua mencuri apa, hang tangkap dia ada kata ada? Nabi tahu. Abu Hurairah kata ada. Apa hang buat kat dia? Nabi kata, dia kata dia ni ya Rasulullah, dia ni miskin, dia orang susah, dia lapar, apa begitu begini, dia anak ramai apa semua, jadi dia main mencuri. Dia silap pasal mencuri itulah, tapi dia miskin, dia lapar, anak ramai, kesian kat dia. Saya pun lepas dia lah. Nabi kata kat dia, hang kena bohong. Nabi kata kat Abu Hurairah, kamu kena bohong. Sesungguhnya dia akan main lagi. Nabi kata. Abu Hurairah pun bila Nabi kata tentu punya, dia kata tentu punya, dia pun tunggu main sungguh saya ni. Main sungguh, curi pula sekali lagi. Abu Hurairah tangkap pula dia. Macam tu juga dia kata kat Abu Hurairah, aku miskin, susah, anak-anak ramai, semua lapar apa. Abu Hurairah kata, kemarin aku dah pesan dah, kalau betul hang miskin, hang susah, tak ada benda, mai jumpa aku, habang elok, jangan mencuri. Minta maaf lah, dia kata silap apa semua gitu gini, tapi sungguh saya susah, anak ramai, dia ulang yang tu. Abu Hurairah kesian budak. Abu Hurairah kata, jangan duk buat dah lepas ni. Pergi. Balik pergi. Esok, lepas sembahyang subuh, macam tu juga. Nabi kata, semalam macam mana, mai. Dia kata ada, tapi ya Rasulullah, cara dia cakap ni memang dia susah sungguh. Orang baik, orang baik ni memanglah kadang-kadang mudah kena berkena. Orang baik, kan? Kita ni jenis hati tak cukup kering, tak sampai hati. Mai dia buat cerita sedih, abang lah ni, tanah ni dah gadai apa semua ni, hari ni hari penghabis ni, kalau tak tebui habis lah tanah orang tua saya apa, gungang cerita, minta pinjam 1,000. Kan? Biasalah hak jenis mai tengkuk lembik ni, Allah. Kita pun jadi payah. Kalau dia minta 1,000, tak bagi 1,000 pun, ya, tepih 200 jalan juga. 200 tepi saja. Tahu dah memang dia pemohong, tapi tak mau bagi itu tak sampai hati. Sahabat Nabi lebih lagi lah. Bila mai duk cerita begitu, okey. Lain kali jangan buat lah. Buat cengih sikit lah. Ya. Jadi ringkas cerita tu, kali penghabis ni dia mai. Abu Hurairah tangkap dia, tapi Abu Hurairah kata hari ni tak ada lah. Hari ni hang tak ada buat cerita lagu mana apa semua, aku tak mau dengar. Hang ni memang tak guna main orang. Hang bagi susah aku pun sampai kena marah dengan Nabi dengan kerana hang apakah semua, dia marah cukup-cukup. Hari ni aku tak lepas hang, aku mesti bawa hang pergi jumpa Nabi. Dia kata tak, minta tolong betul-betul. Kali ni betul-betul last lah. Dia kata dia tak main lah lepas ni. Kalau hang lepas aku, dia kata aku beritahu hang satu rahsia cukup besar. Abu Hurairah kata rahsia apa? Janji yang lepas aku cerita rahsia ni. Abu Hurairah aku kata okey, apa dia? Dia kata gini lah, sebelum letak rusuk di tempat tidur nak lena, baca ayatul kursi. Dia kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni sampai habis. Kamu tidak akan dimudaratkan oleh iblis, syaitan dan sebagainya sehingga menjelang subuh. Kau baca yang ni, dia kata. Abu Hurairah pun kata tak apalah, pasal ketua suruh baca ayat Quran. Dia kata okey tak apa, ambil balik, tapi ini last. Balik. Esok lepas sembahyang subuh Nabi tanya. Dia abang lah, dia kata main tunggu, dia kata, dan saya tangkap dia, tapi kali ni kok lain pula jadi. Dia ajak saya satu benda. Nabi kata dia ajak apa? Dia ajak suruh baca ayat kursi sebelum pejam mata tidur. Dia kata siapa baca ayat ni, iblis syaitan tak akan ganggu sampai subuh, sampai pagi. Nabi kata apa? Nabi kata inilah sekali dia cakap betul, tapi dia tu tetap pembohong. Nabi kata. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sahih Muslim ada hadis ni. Hadis sahih tuan-tuan. Nabi kata inilah sekali Syekh ni cakap betul, tapi dia kok mana pun pembohong.
Nabi kata. Nabi kata, hang tahu tak siapa dia ni? Abu Hurairah kata, tak tahu. Nabi kata, huwa syaitan. Itulah syaitan. Itu dia tuan-tuan. Kita mengaji, kita dengar benda tu. Tunggu lagi. Malam ni nak tidur, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita dan start malam ni, ditakdirkan seminggu lepas ni kita meninggal. Ditakdirkan begitu. Bermakna dalam tempoh seminggu ni kita memang beramal, kita istiqamah dengan ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan Allah anggap itu sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Tuan-tuan tahu Nabi. Hadis riwayat daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Dia meriwayatkan hadis. Dia katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 13 raka'ah. Falamma kabira wa dha'afa aw tara bi 7. Atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Ummu Salamah, semayang witir ni tiap-tiap malam 13 rakaat. Ummu Salamah isteri Nabi, dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi ni seumur hidup dia semayang witir 13 rakaat tiap-tiap malam. Falamma kabira wa dha'afa, apabila Nabi dah tua dan Nabi dah dhaif kerana sakit dekat nak wafat, au tara bi 7, Nabi witir 7 rakaat. Itu dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia bukan habang kat kita suruh kita istiqamah dengan amalan. Nabi sendiri itu istiqamah yang teramat-amat. Waktu cedah, waktu sihat ni 13 rakaat witir baru tidur. Tuan-tuan, sekurang-kurang witir 1 rakaat kita tak terbuat. Jadi lah kita nak ukur diri kita ni terang mana dalam agama ni. Kita nak ukur diri kita ni terang mana, terang tu. Nabi ni 13 rakaat sebelum tidur, witir ni 13 rakaat, 2 sampai habis 1 rakaat, 13 rakaat. Waktu Nabi dalam keadaan nazak, sakit kuat ni, dekat nak wafat ni, 7 rakaat witir. Diriwayatkan hadis ini oleh Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ceritanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata maka lebih baik daripada diperbuat sepanjang hidup itu sekali buat banyak-banyak. Dia kata kita buat benda sikit-sikit ni tapi seumur hidup, lebih baik daripada kita buang geram sekali. Aku malam ni aku tak mau tidur, aku nak berjaga sampai subuh ni. Aku nak semayang, aku nak baca Quran, aku nak apa? Sedah itu lah. Sampai umur 65 dia mati, yang tu lah sedah dia buat. Tak mau macam tu. Jadi dia kata biar kita buat sikit tak apa, tapi hari-hari kita buat benda tu. Dan apabila orang mengajak kamu dan memberi nasihat kepada kamu, sampai datang lemah lembut dan sukacita apa yang dinasihatkan itu, maka perbuatlah sebagaimana nasihatnya itu, dan kekalkan yang demikian itu. Perbuat dengan eloknya dan dengan ikhlasnya sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dahulu berjalan dengan yang demikian itu. Dia kata hendaklah apa yang kita dengar tu kita buat. Benda tu bila kita dengar kita rasa lembut hati. Tuan-tuan, kita bila dengar kuliah ni tuan-tuan, kita dengar dia mentarbiah kita sebenarnya. Kita tak dipaksa suruh buat, tapi kita dengar, kita menilai. Kita dengar, kita menilai. Sambil kita dengar, sambil kita duk pasang kat diri kita, aku kawal, aku tak buat. Ustaz kata ni kena kat aku teh. Jadi betul. Kita dengar, kata hari tu ni masa karan dulu ni semayang sampai bini tepuh pun marah. Kena kat aku. Ada orang abang kau ustaz ke apa. Kita duk ingat lagu tu, bukan? Kita duk ingat lagu tu. Tak apa, bila ingat bila lagu mana pun. Yang pentingnya bila kita dengar tu, aku kena buat balik lah lepas ni. Kena buat balik. Pasal apa? Pasal benda tu sebenarnya dia mengukur diri kita, amalan kita buat ke mana. Perbaik balik. Dandan kita perbaik balik. Dia kata adalah hamba sekalian itu tak kala mendengar ajaran Tuhan hamba dan mendengar beberapa nasihat. Ini cerita sahabat Nabi ni. Dia kata sebagaimana sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang dahulu berjalan yang demikian itu. Dan dengan itulah yang disukai oleh syarak kita. Sebagaimana khabar datang di dalam sebuah hadis. Kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, adalah hamba
Sekalian itu, tak kala mendengar ajaran Tuan hamba dan mendengar beberapa nasihat Tuan hamba, sangat-sangatlah rindu hati sekalian hamba. Sahabat pun bila dengar apa hak Nabi kata ni, berasa bersalah diri ni. Begitu. Dan jadi lembut ia pada masa di hadapan Tuan hamba. Bila Nabi duk cakap ni, berasa semangat betul, berasa nak buat balik asal ni. Hak mana hak duk tinggal semayang sunat, puasa sunat, zikir-zikir tuan. Kita kadang-kadang kita duk seminggu sekali, sekurang-kurangnya. Kalau ikut Islam, dia tiap-tiap malam sebelum tidur kena muhasabah apa yang kita buat dalam sehari. Lemah-lemah kita seminggu sekali lah, kita muhasabah balik diri kan. Dalam seminggu ni puasa sunat berapa hari? Tak ada. Dalam seminggu ni bagi semayang sunat berapa hari? Tak ada. Dalam seminggu ni aku ada sedekah berapa duit aku untuk masjid, untuk surau? Tak ada. Dalam seminggu ni aku mengaji di mana? Tak ada. Dalam seminggu ni duk cari, tak ada semua. Bila tak ada semua, tersaduk melengung lah. Bagi ambil ayat semayang, baca Quran satu muka dulu. Sajalah, bagi semangat ni, tumpang dia tengah duduk sedang ni, masa tu mau dia buat bang. Bagi ambil ayat semayang, baca satu muka Quran dulu. Sadaqallahul azim, simpan Quran. Nak tidur baca ayat kursi apa semua elok-elok. Ingatlah saat lagi aku nak bagi semayang sunat. Masa kita teringat nak buat masa tu kena buat. Tuan-tuan, benda baik ni tangguh tak edit. Antara kita teringat dengan kita ingat nak tangguh tu, syaitan masuk ni beribu ekor masuk mai kat kita. Beribu ekor masuk. Itu sebab Nabi kata apa? Kita bila jaga malam, kita jaga tu, satu ikatan syaitan dah terongkai lah. Kita bangkit ambil ayat semayang, ikatan yang kedua terongkai. Kita bangkit berdiri atas tikar semayang Allahu Akbar, tiga-tiga ikatan syaitan terongkai ni. Kan? Ada orang jaga, terongkai dah satu, ikat balik lepas tu. Ikat balik, tak boleh bangkit. Terongkai dah. Ingat pula tu, masa terongkai hak pertama tu ingat. Ni terongkai satu lah ni. Duk ingat tu, masa baru mengaji. Dalam-dalam duk ingat terongkai satu tu, ikat pula. Tak maulah macam tu tuan-tuan. Kan kita ni teringat bangkit buat. Benda baik nak teringat bangkit. Bagi jadi selalu. Macam tu. Tetapi apabila hamba semua bagi belakang daripada Tuan hamba, maka sudahlah balik kembali hilang lembut hati itu. Dan tidak rindu seperti di dalam masa Tuan hamba bagi nasihat itu. Sahabat Nabi kata dekat Nabi, kami ni, ya Rasulullah, bila duk dengar kamu bagi nasihat ni berasa semangat sungguh. Tapi habis-habis majlis mengaji ni pusing-pusing balik tu, pusing habis. Dia gelai hajak habis. Keluar-keluar, taruh kasut tu, taruh tinggal tengah dah. Duk start motor tu, tabung berapa lagi, kira sampai di rumah, balik asal balik. Semangat nak buat pun tak ada balik. Orang perempuan tanya di rumah, malam ni mengaji apa-apa, terlupa habis semua dah. Terlupa habis dah. Hari ni pasal apa? Hari ni macam biasa. Tu tak ingat dah tu. Tak ingat dah. Tak lah bab apa. Malam ni bab apa? Ni malam ni kitab tu lah. Kitab Marbawi tu lah. Kan? Orang kata tak apa lah kitab Marbawi. Memanglah tahu lah ustaz baca kitab tu. Bab apa? Tajuk apa baca malam ni? Tajuk pasal hadis lah. Tu dia duduk lenggang tak coba tu. Kan? Pasal apa? Banyak tanya kuajak pi. Jadi tak habis marah diri dia kan. Pasal dia tak ingat apa dah. Kalau hak tu pun tak ingat tuan-tuan, macam mana kita nak aman? Hak mengaji pun tak ingat, nak balik amal macam mana? Cerita dia macam tu lah. Jadi nasihat ni perlu. Maka saya gialah jadi begitu ya Rasulullah. Sahabat kata macam mana kami ni? Balik, habis. Habis kok jalan begitu aja, habis tak ada semangat apa dah. Bila dengar Nabi SAW pertanyaan sahabat yang demikian, lalu jawab Nabi seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Hanzalah Al-Asidi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum takununa kama takununa indi la adhallatkumul malaikatu bi ajnihatiha. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat nama dia Hanzalah Al-Asidi radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi SAW, jikalau sesungguhnya sekalian kamu itu ada kekal lembut hati dan rindu sebagaimana ada sekalian kamu di sisiku, yakni sewaktu terima nasihat dan mendengar daripada aku, nescaya maka jadilah kekal itu pada masa meninggalkan dan berpaling. Maka nescaya sentiasalah dipayung akan sekalian kamu oleh malaikat dengan segala sayangnya. Itu dia. Nabi kata, kalau hampa mai dengar aku duk cakap ni, hampa balik ke rumah pun duk ingat macam mana aku duk kata tadi ni,
malaikat turun mai, malaikat hormat hamba. Itu maksud dia. Yang kata malaikat turun sayap ni maksudnya malaikat hormat dekat hamba. Kalaulah manusia ni dengan sekali dengar aja dia balik-balik dia berubah jadi elok lah, tak tahu nak abang. Kalau manusia ni boleh berubah dengan sedai dengar macam tu, malaikat pun respect kat kita ni. Maksudnya apa? Maksudnya mustahil benda tu boleh jadi macam tu. Mustahil. Kita macam mana kita duduk sedang tu, kita balik-balik tu kita terus sedang sampai sebulan, mustahil. Masa dengar tu semangat, balik ada tinggal sikit lagi, 2-3 hari habis. Itu biasa. Maka dengan kerana tu mengaji ni yang kata tazkirah ni, dia kena tiap-tiap malam, dia kena selang semalam, jangan sampai 3 hari berlalu tanpa satu tazkirah kita dengar. Dalam bahasa orang lah ni dia kata proses pencairan maklumat. Dia kata maklumat kita dapat tu dia cair kan. Kita pergi beli air ketui, pergi beli di Ipoh tu, beli air ketui, pergi beli di Ipoh tu, nak balik makan di Parit Puntang ni, oleh-oleh mai tinggal plastik, tuang air sejuk je, tak ada dah air, cair habis dah. Pasal apa? Ipoh nak sampai cair dah air ketui. Macam tu lah dengan maklumat yang kita dapat ni. Masa kita dapat ni tak tahulah kalau timbang dia berat macam mana. Nak boleh sampai ke Titi Serong tu kan, kena traffic light tu, kena traffic light ni apa semua, kalau kawan hok-hok singgah kena kopi kedai apa dulu, tak ada rumah, tak ada apa. Pencairan maklumat. Jadi benda ni biasa, Nabi kata benda ni biasa. Kalau hang sampai berapa lama pun duk bersemangat lagi, malaikat nanti hormat dekat hangpa semua. Nabi kata, tetapi apa boleh buat? Tiada jadi kekal itu pada masa meninggalkan dan berpaling daripada sisiku. Maka tidaklah malaikat itu berkekalan memayung sekalian kamu. Nabi kata apa nak buat? Nama kata manusia ni, dia dengar satu benda tak tahan lama. Sat aja. Lepas tu benda tu habis. Cayak reput habislah. Dia balik lagu asal juga. Maka dengan kerana itulah, dia ni manusia, dia bukan malaikat. Maka dia kena selalu, dia kena peringat, kena selalu dengar, maka insya-Allah dia tahan lama. Begitu. Dia kata At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok pula dia kata, maka dengan ini hadis menunjukkan seorang yang dapat nasihat itu sayogia tidak ia lepaskan daripada beramal dengannya. Dia akan bawa mai pula satu hadis lagi menceritakan tentang perlunya kita ni beramal dengan apa yang kita. Wallahu a'lam. Maklumat tuan-tuan. Yang pertama sekali saya minta maaf lah, sebab Ustaz jelaskan hubungan ataupun pergaulan antara laki-laki dan wanita ajnabi. Ini panjang lah kalau nak baca. Dia tajuk yang kita baca di kulit tu cerita muhimmah fi ilmi hadis tu cerita pasal ni lah. Cuma secara ringkasnya kalau kita nak katakan lah, laki-laki dengan perempuan ajnabi. Ajnabi ni maksud yang halal kahwin. Laki-laki dan perempuan yang halal kahwin ni, dia ada batas lah, pergaulan dia ada batas. Banyak lah, kalau nak baca banyak hadis lah. Kalau kita pergi rumah satu orang, kawan kita sampai di rumah dia, dia tak ada. Yang ada cuma isteri dia saja. Isteri kawan kita tu dengan kita ajnabi, maka tak boleh masuk dalam rumah dia. Jadi daripada hadis tu dapat kita faham bahawa pergaulan kita dengan wanita yang halal kahwin dengan kita sangat terbatas. Dia tak bebas kan. Nak melawak sampai lebih-lebih, nak apa, tak boleh. Tak boleh, sebab dia boleh mengundang fitnah. Tentu bukan kata kita duduk di Malaysia ni, di tanah hayang kita ni, di Mekah, hatta di Mekah bumi barakah pun boleh jadi pasal. Yang kata laki-laki perempuan yang kata Nabi ni kan, adalah banyak kes dah kita duduk jumpa kan, banyak kes. Jadi pergi Mekah, laki tak pergi, isteri saja pergi. Jadi Mekah ni tuan-tuan, tempat buat haji ni, dia orang perempuan ni dia sangat memerlukan bantuan orang laki-laki kan. Pergi Mekah ni dia sangat memerlukan tempat dia nak bergantung. Masa tawaf, masa sa'i, lebih-lebih lagi masa melontar di jamrah, lebih-lebih lagi perlu kepada bantuan seorang laki-laki. Jadi oleh kerana dia pergi, suami tak pergi, dia nak bergantung kat siapa? Dia nak bergantung dekat orang perempuan tu pun bergantung kat suami dia. Jadi hak jadi dah ni macam tu lah. Jadi dia single, dia cari laki-laki yang mingle.
Ini masalah dia. Dia pergi seorang, laki tak pergi. Yang hak laki-laki tu pergi seorang, isteri tak pergi. Jadi dia pun minta tolong kawan tu pun pada mulanya memang niat elok lah, nak tolong lah. Payah tu kan, lepas tu payah. Balik daripada Mekah, ni hak jadi dah, hak biasa sampai kat saya kan. Bila balik dah ni, jadi dia duduk teringat kat Pak Haji hak tolong dia ni. Masalah betul. Jadi dia duduk teringat. Sampai satu peringkat, teringat ni sampai tak boleh dibendung lah. Kan? Sampai bangkit pukul 1, pukul 2 pagi. Bangkit. Suami duduk tidur, bangkit pukul 1, pukul 2 pagi, tidur dah telefon. Cakap dengan Pak Haji ni. Pak Haji Jamrah ni. Pasal kenal dia Jamrah. Kan? Telefon pukul 1, pukul 2 pagi dengan Pak Haji Jamrah. Sekali buat tak apalah, 2 kali buat. Bila pun berapa kali buat, laki pun tidur mata sebelah dia celak tengok dia ni bangkit pergi mana. Ini ceritanya lah, secara ringkasnya begitu. Yang akhirnya barulah terbongkar cerita. Rupanya dia menjalin satu hubungan yang tak sihat. Dalam keadaan dia isteri orang, dia pergi jalin satu hubungan dengan satu laki-laki lain, apa semua, tanpa pengetahuan suami, dalam suasana yang penuh fitnah. Dan jadi benda ni dia berpunca macam tadi, tu sambil duk buat haji, kan? Sambil duk buat haji boleh jadi macam tu. Dia cerita dia lagu ni tuan-tuan. Dalam Islam ni dia ada kaedah. Dia kata saddu zara'i'. Saddu zara'i' maksudnya tutup lubang-lubang yang boleh membawa kepada berlakunya fitnah dan keburukan. Saddu zara'i'. Kan? Jadi kalau sekiranya kita biarkan pergaulan yang tidak terbatas antara laki-laki dengan perempuan yang ajnabi, yang boleh kahwin ni, dia memungkinkan berlaku benda-benda tak elok macam ni. Jadi Islam awal-awal dah dengan kaedah dia tak mahu bagi benda-benda macam ni. Jadi maka Islam begitu sekali mengambil berat tentang soal pergaulan laki-laki perempuan. Boleh bercakap, bukan tak boleh bercakap. Kita tengok dalam hadis banyak sahabat-sahabat mai di rumah jumpa Sayyidatina Aisyah, tanya hukum hakam daripada Sayyidatina Aisyah, tapi dalam keadaan yang terpelihara daripada fitnah. Sahabat mai 4-5 orang jumpa Aisyah pun tak masuk dalam rumah. Jumpa Aisyah pakai bercakap di depan gitu dah, depan rumah gitu aja, cakap apa patut padan begitu. Banyak hadis pun yang diriwayatkan menceritakan sahabat laki-laki mai duk tanya Aisyah. Jadi bukan kata tak boleh bercakap langsung, tapi batas-batas pergaulan itu perlu dijaga. Jangan sampai dia membuka pintu berlaku fitnah. Tak bagus tuan-tuan. Suami orang, isteri orang lagi tak bagus. Lagi tak bagus. Jadi benda-benda macam ni Islam jaga. Jadi setengah orang dia bila dia tak faham benda-benda macam ni, dia kata Islam ni susah sangat, ketat sangat, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh dan sebagainya kan. Macam tempat saya duk kerja di kolej matrikulasi tu tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan buat ada ramai mengaji situ. Anak orang Parai Buntang ramai. Anak orang Taman Kerian ada, anak orang Taman Seri Tenggara ada. Bila kita tanya kan, kamu duduk mana? Parai Buntang. Parai Buntang duduk taman apa? Taman Kerian, dia kata. Kamu kenal saya tak? Tak kenal. Dia kata, betul punya anak. Kan? Tak kenal. Kita main sebulan 2 kali dia tak kenal. Kan? Tak apa. Kita balik kerja. Nak buat lagu mana kan? Jadi lagu tu lah. Bukanlah kita syong orang kenal kita. Tapi tak kenal kita yang main sebulan 2 kali pun tak syong juga lah. Kan? Jadi lagu tu lah. Jadi kita ni gitulah bila kita cakap kan. Kita larang budak-budak ni nak berbincang, budak lelaki-lelaki, budak perempuan bincang, tidak jadi kesalahan. Tapi dalam kelas tu waktu guru ada, guru pastikan benarkan hampa berbincang dan sebagainya depan mata guru, is okey, saya kata. Tapi kalau dah pukul 11 malam, pukul 12 malam, ada 2 orang duk bawa apa pondok, apa bacaan tentang mana ke apa, itu satu yang tak baik. Itu sesuatu yang tak baik. Yang kalau sekian tidak dibendung, dia boleh bawa benda yang lebih buruk, kita kata. Jadi kadang-kadang bila kita tegur macam tu, ada juga budak-budak ni beritahu kat mak bapak dia, payahlah duduk di sini, kontrol sangatlah, Islam kuat sangatlah, ini ekstremisme, dia kata. Unsur-unsur ekstremisme, dia kata ni ekstrim sangat, sampai laki-laki perempuan nak bercakap pun tak boleh. Cara dia habang tu tak betul. Dia tak habang kita larang tu pasal dia bercakap pukul 11 malam di tempat tak ada siapa. Tapi dia pergi habang kat mak pak dia habang kata sampai nak bercakap lelaki-lelaki perempuan pun tak boleh. Jadi pak ni dengan mak ni dapat gambaran seolah-olah
Ni ustaz kolot mana ni, duk ada sana ni sampai inilah masalahnya tuan-tuan. Kan saya pernah cerita dah dulu kan, yang cerita kawan saya jadi penolong kanan tu, betul dah di surau ni. Kawan yang jadi penolong kanan tu, kan, satu ustazah duk kepung budak-budak pergi semayang. Hak jenis nakal ni tak mau semayang lah, lari balik apa semua. Ustazah nak buat apa? Habis-habis teriak lah. Pasal budak tak pergi semayang, dia teriak. Teriak budak ni tak sudah juga pergi habang kat penolong kanan. Penolong kanan dengar-dengar bawa rotan apa semua pergi cari budak ni. Pasal apa kamu tak pergi semayang? Orang nak suruh semayang pun tak mau. Perangai tak macam perangai orang Islam. Penolong kanan kata macam tu. Perangai tak macam perangai orang Islam. Pasal apa? Pasal orang Islam tak ada orang suruh. Waktu semayang dia semayang lah. Kamu ni sampai waktu semayang, sampai orang suruh semayang, kamu tak mau semayang. Perangai tak macam perangai orang Islam. Anak ni dengar macam tu, balik pergi abang kapa dia. Dia kata cikgu penolong kanan kata dia kafir. La ilaha illallah. Ada ke cikgu penolong kanan kata dia kafir? Tak pun cikgu penolong kanan marah pasal tiap-tiap kali kelas semayang tuang. Perangai kamu ni tak macam perangai orang Islam. Dia pergi ubah ayat tu, dia pergi habak kat pak dia, cikgu ni kata dia kafir. Pak ni dengar-dengar yang ni yang depa kata isu kafir mengkafir ni. Dia jadi karut lah. Benda tu sebenarnya tak ada apa-apa. Cikgu ni nak tolong anak dia, nak bagi jadi anak ni anak yang soleh. Anak tak semayang, mana ada ibu bapa suka anak tak semayang. Kata dia jadi lain terus. Orang tu masuk campur, orang ni masuk campur, apa semua. Susahlah, tukang cikgu ni. Jangan nampak. Ini nak tengah. Jadi bukan apa. Islam kata gini. Islam kata in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Kan? Jadi kalau mai dekat kamu satu orang yang fasik. Anak kita tahulah semayang tak semayang apa semua kita tahu. Dia bawa balik mai satu cerita. Fatabayyanu. Quran kata cek dulu berita dia bawa ni betul ke tak betul ke, lagu mana ke, salah faham ke apa ke. Antusibu qauman bijahalah, supaya kamu tak tuduh satu kaum dalam keadaan kamu sebenarnya tak tahu perkara sebenar. Kita tak tahu kepala ekor, kita dengar ujung-ujung telinga orang cakap ujung-ujung kampung, kita terus nak buat satu kesimpulan tak betul. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang kemudiannya baru kita tahu kita silap, maka kita tergolong dalam golongan orang yang menyesal. Silap hari itu kata aku pergi bertindak, cikgu ni bagus, kata bila tukang-tukang cikgu ni tu dia tengok apa jadi sekolah ni. Dulu teruk, bila cikgu ni mai disiplin dah jadi cantik. Disiplin cantik, keputusan periksa cantik. Semua sekolah macam tu. Disiplin teruk, keputusan teruk. Disiplin cantik, keputusan periksa cantik. Kita ibu bapa ni kita nak apa? Ibu bapa zaman moden ni, dia nak keputusan periksa elok. Akhlak ni dia tak apa penting sangat, tapi dia nak keputusan periksa elok. Bila dulu anak kita duduk mengaji situ 5 tahun dah. 2 tahun yang pertama dulu cukup teruk. Tapi tahun ketiga, tahun keempat, anak kita duduk situ jadi elok. Kita kena cari pasal apa dulu teruk, pasal pala elok. Cari-cari, pasal ada cikgu ni seorang, dia jaga sangat soal disiplin ni. Bila disiplin dia jaga, budak-budak pun berdisiplin, keputusan periksa jadi elok. Bila tukar bang cikgu ni keluar, disiplin rosak balik. Bila rosak disiplin, keputusan jadi tak elok balik. Bila dah keputusan tak elok tu mai kena ke anak kita. Barulah kita pun nak buat pasal apa, baru duk dengar orang duk cerita gitu gini. Orang kata dulu pasal cikgu ni, dia rajin duk posah budak-budak, suruh semayang, dia jaga sungguh apa semua. Dah kena tukang, habis sekolah jadi rosak balik. Baru kita rasa aku punya pasal itu dia kena tukang. Ambil Tuhan balas balik, anak kita yang kena. Tuan-tuan nampak tak, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala ni dia balas balik kepada perbuatan zalim yang kita buat ni. Dia tak balas dandan. Dia tunggu setahun 2 tahun, dia tunggu 10 tahun, dia balas. Bila dia balas balik, kita tak kena habaq ke orang, diri kita sendiri faham bahawa apa yang kena kat kita ni balasan Tuhan kat kita. Tak mau kan. Jadi sebelum kita buat silap, fikir bagi banyak-banyak kali sikit. Lepas tu kalau kita buat silap juga, apa nak buat, kelemahan kita.
Tapi kalau kita buat silap dan kadang kita tak fikir banyak-banyak kali, kita menyesal sungguh, tuan-tuan. Kita akan jadi orang yang menyesal sungguh. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada buat silap banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada kesilapan yang membawa malapetaka. Nah, yang baik itu daripada Allah, tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.